Saya akan menerangkan secara ringkas tentang aliran falsafah. Yang pertama, idealisme, iaitu falsafah yang memandang mental dan ideologi sebagai kunci kepada hakikat realiti. Yang kedua, realisme, iaitu usaha memaparkan subjek dalam suatu karya bagaimana ia tampil dalam kehidupan seharian tanpa tambahan ataupun taksiran tertentu. Yang ketiga, relativisme, iaitu menolak tuntutan objektiviti dalam domain tertentu dan menegaskan bahawa fakta dalam domain tersebut relatif terhadap perspektif pemerhati ataupun konteks di mana mereka dinilai. Yang keempat, positivisme, iaitu pengetahuan asli secara eksklusif berasal dari pengalaman fenomena alam dan sifat serta hubungannya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk mengaitkan aliran falsafah dengan isu semasa. Falsafah politik. Politik merupakan suatu sistem pemerintahan yang dijalankan di dalam suatu pemerintahan. Falsafah politik membicarakan bagaimana untuk mencapai suatu pemerintahan yang ideal, yang menekankan tentang kebahagiaan, pemerintahan yang baik, keadilan yang menyangkut pada pemerintahan dan juga rakyat. Sumber yang dapat dilihat dalam perbincangan falsafah politik adalah pengalaman, agama, tamadun dan andaian pemikiran. Daripada pengalaman dapat kita lihat bagaimana seseorang tokoh itu melihat sesuatu keadaan sekeliling. Sumber agama pula adalah bagaimana seseorang tokoh membentuk satu falsafah politik bersandarkan agama. Dalam tamadun, seseorang tokoh akan mendasari idenya dengan keadaan semasa ketamadunan. Daripada andaian pemikiran, ianya bersumberkan idea yang berakar daripada pemikiran seseorang tokoh dan membentuk satu idea politik. Dalam falsafah politik terdapat beberapa ciri-ciri yang boleh digariskan. Ciri yang pertama adalah preskriptif. Dalam hal ini, seorang ahli falsafah politik perlu berperanan dalam memberi penyelesaian kepada masalah yang berlaku dalam masyarakat. Ciri yang kedua pula adalah subjektif. Dalam penilaian subjektif, seseorang ahli falsafah perlulah merasai sendiri kelemahan sesuatu keadaan sebelum memberikan penilaian kepada apa yang berlaku. Seterusnya adalah teoretikal. Falsafah politik juga adalah bersifat teori. Misalnya pandangan Plato terhadap idea keadilan. Baginya keadilan itu adalah meletakkan suatu kepada tempatnya. Maknanya sesuatu kemahiran atau kerja perlulah diberikan kepada orang yang pakar dalam hal tersebut. Ciri seterusnya pula adalah normatif. Normatif ini menentukan peraturan dan kebiasaan sesuatu masyarakat. Saya akan membentangkan tajuk falsafah pemikiran politik Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Terdapat 4 faktor yang membentuk falsafah pemikiran Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Faktor yang pertama adalah kekeluargaan. Beliau diasuh dalam suasana penuh berdisiplin, tegas dan galakan kepada tuntutan pelajaran. Nilai disiplin ini cuba diterapkan ke dalam rakyat yang dianggap mesti memiliki sikap berdisiplin untuk membangunkan negara. Atas kepercayaan inilah, dalam era pemerintahan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Tun Dr. Mahathir telah memperkenalkan beberapa dasar yang berasaskan 2 bentuk dasar utama, iaitu dasar-dasar ekonomi dan pembangunan negara serta dasar-dasar sosial dan etika dalam usaha membentuk mutu dan kualiti rakyat serta warga pekerja untuk sama-sama berusaha ke arah kemajuan dan pembangunan negara keseluruhannya. Faktor yang kedua adalah penjajahan negara. Pengalaman sewaktu penjajahan asing banyak mempengaruhi gaya kepimpinan Tun Dr. Mahathir yang memiliki semangat nasionalisme tinggi untuk mentadbir dan menghasilkan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan kuasa asing. Tun Dr. Mahathir sering mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak mengabaikan sejarah perjuangan menuntut kemerdekaan. Di samping itu, beliau menggalakkan rakyat Malaysia supaya sentiasa bersatu padu melawan ancaman negara asing untuk menjajah semula Malaysia. Faktor yang ketiga adalah kedoktoran. Ilmu perubatan banyak membantunya mengenal pasti bagaimana cara terbaik mentadbir sebuah negara dengan menggunakan ilmu tersebut sebagai strategi untuk berhadapan dengan ancaman politiknya. Peranan doktor sama dengan pemimpin politik kerana kita perlu memerhatikan setiap masalah tersebut, mengenal pasti dan mengisi sejarahnya, menganalisis tanda-tanda dan punca-punca permasalahan tersebut dan akhir sekali mencari jalan penyelesaian yang terus membawa kepada proses tindakan. Cara-cara penyelesaian begini banyak digunakan oleh Tun Dr. Mahathir sepanjang beliau menerajui kepimpinan negara. Beliau akan cuba mencari jalan penyelesaian ke atas cabaran kepimpinannya sebelum ia berlanjutan supaya ia tidak menjejaskan urusan pentadbiran atau menggugat kestabilan negara. Faktor yang terakhir adalah CEDET, menggambarkan usaha Dr. Mahathir bin Mohamad menyebarkan idealisme beliau melalui penulisan. Beliau banyak menulis berkenaan isu-isu kemasyarakatan, khususnya berkenaan pendidikan tinggi masyarakat Melayu, kebebasan wanita Melayu, tarian tradisional dan kehidupan masyarakat Melayu.
Kebolehan ini juga digunakan sewaktu peringkat awal bersama UMNO, di mana beliau bersama dengan sekumpulan pemimpin muda UMNO telah menghasilkan sebuah akhbar bertajuk Pemerhati, dan akhbar ini hanya bertahan selama 18 bulan sebelum penerbitannya dihentikan. Hasil kreativiti beliau di dalam bidang penulisan ini membolehkan beliau menulis karya yang penuh kontroversi, iaitu The Malay Dilemma and the Challenge. Melalui penulisan ini, beliau telah menonjolkan idea bukan sahaja berkenaan masyarakat Malaysia, malahan meliputi senario Asia dan global, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan negara. Falsafah ekonomi. Ia membincangkan tentang perkara dan persoalan mengenai dasar ekonomi. Hasil daripada pemikiran falsafah mengenai ekonomi atau persoalan economic justice tentang dasar ekonomi bagi adil dalam pembahagian sumber ekonomi. Hal ini dapat membantu kerajaan dalam membentuk polisi yang lebih adil. Ia mudah diterima dalam kalangan masyarakat dan tiada pertikaian fundamental mengenai dasar kerajaan dalam pembahagian ekonomi. Contohnya, Adam Smith merupakan ahli falsafah akademik dan salah seorang pemikir ekonomi yang paling terkenal dalam sepanjang sejarah. Ahli falsafah telah membincangkan tentang ekonomi, tentang bagaimana duit itu diperoleh, bagaimana ia dibelanjakan, berapa ramai manusia akan mendapat bayaran atas sesuatu pekerjaan yang diusahakan. Aliran falsafah ekonomi yang pertama ialah falsafah dan kehidupan, yang kedua ialah falsafah praktikal dan yang ketiga ialah falsafah ekonomi. Isu semasa yang berkaitan dengan falsafah ekonomi ialah tahun ini ekonomi Malaysia dijangka bertumbuh pada kadar 4.8% lebih tinggi sedikit daripada sasaran 2019 iaitu 4.7%. Namun berdasarkan isu semasa dan perkembangan terkini data ekonomi, sasaran ini dilihat agak sukar dicapai jika tiada sebarang dasar atau tindakan tegas diambil kerajaan untuk menguruskan ekonomi negara. Jika dilihat aspek struktur ekonomi kita, sasaran pertumbuhan tahun ini akan dipacu penggunaan swasta dan sektor perkhidmatan. Kedua-duanya dijangka tumbuh lebih perlahan daripada apa yang disasarkan. Selain itu, sektor perkilangan, pembuatan, pertanian dan pelaburan awam, penggunaan awam serta ekspor dan import dijangka tumbuh agak perlahan tahun ini. Selain ada dijangkakan berlaku pengucupan, kesan tidak langsung yang akan dirasai ekonomi kita disebabkan coronavirus adalah kemerosotan ekonomi China dan global. Di sinilah perlunya package rangsangan ekonomi untuk memacu sektor yang terkesan terutama pembinaan, perkilangan, pendidikan, ekspor dan import. Falsafah teknologi wujud kerana munculnya teknologi baharu selepas berlaku revolusi industri kedua pada abad ke-19. Teknologi adalah satu ilmu yang berhubungan dengan alat dan mesin yang diciptakan untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah seharian dan pekerjaan manusia. Perkembangan ini telah memberi impak yang besar kepada manusia dan sosial. Sebagai contoh, perkembangan teknologi dalam pembuatan kereta, televisyen, kapal terbang, internet dan sebagainya. Salah satu perkembangan teknologi yang dapat memenuhi kehidupan manusia adalah internet. Rangkaian internet dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi dan menghubungkan manusia di serata dunia. Baiklah, saya akan membentangkan falsafah teknologi beserta isu semasa. Falsafah teknologi ini wujud setelah munculnya teknologi-teknologi baharu seperti teknologi pembuatan kereta, kapal terbang, telefon, televisyen, internet dan sebagainya. Terdapat 4 tahap revolusi perindustrian iaitu revolusi industri 1, revolusi industri 2, revolusi industri 3 dan revolusi industri 4. Di mana revolusi industri 4 ini terdiri daripada penggunaan internet, tenaga robotik yang menggantikan tenaga manusia. Kini, setelah munculnya virus COVID-19, banyak aplikasi yang telah digunakan seperti aplikasi Webex, Google Meet, Zoom dan sebagainya bagi memudahkan student dan guru-guru untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara atas talian. Kini penggunaan robot juga banyak digunakan bagi menggantikan tugas-tugas manusia. Yang penggunaan robot ni banyak digunakan di negara-negara maju seperti negara Jepun. Falsafah alam sekitar merujuk kepada persoalan-persoalan dasar dan bercorak falsafah mengenai alam sekitar. Falsafah ini wujud kerana adanya masalah-masalah alam sekitar yang telah melanda manusia dan tamadun kita pada masa kini hingga mencetuskan satu krisis yang disebut sebagai ecological crisis.
Ia juga boleh berkait dengan persoalan-persoalan seperti apakah hubungan manusia dan alam sekitar, apakah makna alam ini bagi kehidupan manusia. Falsafah alam sekitar ini adalah berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Contohnya, falsafah barat mengatakan bahawa alam ini dan penghuninya terdiri daripada binatang, tumbuhan dan lain-lain kehidupan. Manakala orang-orang Asia pula percaya bahawa alam ini adalah berdasarkan animisme yang merupakan kepercayaan agama yang dianuti oleh penduduk pribumi yang bergantung kepada alam semula jadi. Falsafah berasal daripada perkataan Greek iaitu philo dan sophi yang bermaksud cintakan kebijaksanaan atau love of wisdom, manakala maksud perkataan kebijaksanaan yang dinyatakan tersebut adalah kejayaan atau dapatan pengetahuan hasil dari penaklukan terhadap kewujudan kejadian di alam ini. Falsafah merupakan suatu pandangan umum terhadap semua ilmu yang ada di alam ini. Gabungan dua falsafah ini telah membentuk falsafah alam sekitar. Ini adalah contoh isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Menurut Sinar Harian, program geran kecil alam sekitar dan teknologi hijau telah dilanjutkan. Keadaan ini akan memberi kesan yang baik kepada alam sekitar. Yang seterusnya ialah pencemaran alam sekitar patut tanggung ganti rugi kos pemulihan. Ini merujuk kepada kilang-kilang yang telah melakukan pencemaran yang telah mengakibatkan kerosakan kepada pencemaran air. Pencemaran berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor semula jadi iaitu selepas berlakunya bencana alam seperti letusan gunung berapi, tsunami dan ribut petir. Manakala disebabkan oleh faktor manusia ialah ianya dilakukan sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kesan-kesan terhadap pencemaran alam sekitar ialah memberi kesan kepada kesihatan manusia. Seterusnya memberi kesan kepada tumbuhan dan haiwan dan juga berlaku penipisan lapisan ozon. Langkah yang boleh diambil untuk mengatasi pencemaran alam sekitar ialah dengan melakukan penguatkuasaan undang-undang iaitu mengenakan hukuman kepada para pengeluar atau penghilang yang telah melakukan pencemaran. Seterusnya mengenakan denda kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan pencemaran ini. Selain itu, mengadakan kempen kesedaran juga merupakan langkah yang paling terbaik untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar untuk memberi kesedaran kepada masyarakat.